الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kunna azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Falamma ra'aha rahaba biha wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam marhaban bi ibnati, thumma ajlasaha an yaminihi, thumma sarraha fabakat bukaan shadida. فلما رأى جزعها سرها الثانية فضحكت، فقلت لها خصت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراج، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فاطمة ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, kami isteri-isteri Nabi sedang duduk-duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi. Tiba-tiba Fatimah anak Nabi mai.
Aisyah kata hari itu Nabi ada ramai isteri, semua duduk sama dengan Nabi. Tengah mereka duduk sama dengan Nabi, tengok-tengok Fatimah main. Fatimah ni anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, Aisyah kata Fatimah ni cara jalan dia sebiji macam mana cara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Aisyah isteri Nabi. Dia kata Fatimah ni anak kesayangan Nabi. Fatimah ni isteri Sayyidina Ali. Fatimah ni kalau tuan-tuan rajin baca hadis, banyaklah tuan-tuan jumpa cerita Fatimah khidmat untuk Nabi. Dalam perang, kalau sekiranya Nabi SAW cedera, maka orang yang akan membasuh luka Nabi ialah Fatimah. Nabi SAW nak mandi, orang yang ambil kain adang Nabi ketika Nabi mandi ialah Fatimah. Pendek kata Fatimah binti Rasulullah. Fatimah anak Nabi ini kesayangan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, dia kata hari itu kami isteri-isteri Nabi duk ada sama dengan Nabi. Tengah duduk sama dengan Nabi, Fatimah mai. Bila mai aja Fatimah ni, dia kata ma tukhti'u mishyatuha min mishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah ni, yang kata Fatimah anak Nabi ni, cara dia jalan tu macam Nabi jalan. Falamma ra'aha rahhaba biha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nampak Fatimah mai, bangkit sambut. Itu dia, Nabi sayang ke Fatimah ni macam tu. Aisyah radhiyallahu anha kata bila nampak aja Fatimah masuk mai, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bangkit. Bapa ni bangkit sambut anak kesayangan. Nampak Fatimah mai, bangkit Nabi ni rahhaba biha, sambut Fatimah ni. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata marhaban bi ibnati. Nabi kata selamat datang wahai anakku. Kita buat macam tu ke anak kita. Kita sayang anak kita tapi tak macam Nabi sayang anak dia. Nabi ni dengan keluarga ni habis. Tengah khutbah cucu jatuh, turun daripada mimbar, dia angkat cucu, naik balik atas mimbar sambung khutbah. Tengah semayang, tengah sujud, cucu ragas naik ke belakang. Nabi melamakan sujud dia sampai cucu turun, baru Nabi bangkit. Sehingga sahabat-sahabat sangka wahyu turun pada Nabi. Semua-semua ni, hadis-hadis ni menjurus kepada nak bagi tahu kepada kita yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia ni satu orang manusia yang cukup baik kepada keluarga. Maka hadis yang kita baca ni lagi sekali dia nak cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada anak dia, kepada Fatimah. Fatimah mai, Nabi bangkit, Nabi sambut dia, Nabi kata marhaban bi ibnati, selamat datang wahai anakku. Summa ajlasaha an yamini. Kemudian Nabi suruh Fatimah duduk sebelah kanan Nabi. Summa sarraha fabakat bukaan syadidah. Elok Fatimah duduk sahaja, Nabi SAW bisik sesuatu pada dia. Yang bisikkan Nabi SAW ni fabakat bukaan syadidah, menyebabkan Fatimah ni menangis sungguh-sungguh. Orang lain tak tahu, isteri-isteri Nabi Azwaj, Nabi Aisyah, apa semua isteri-isteri Nabi tu ada. Nabi sambut anak dia Fatimah, Nabi suruh duduk sebelah dia. Lepas duduk aja Nabi bisik kat dia. Lepas Nabi bisik aja, immediately menangis Fatimah. Dan menangis pula bukan menangis biasa. Dia kata fabakat bukaan syadidah. Maka menangis Fatimah ni, menangis sungguh-sungguh. Falamma ra'a jaza'aha sarrahat thaniyah. Lepas pada tu Nabi SAW duduk tengok Fatimah ni, nampak pada muka, pada wajah Fatimah ni gelisah. Nabi bisik kali kedua.
Fadhahika. Lepas Nabi bisik kali kedua, senyum Fatimah ni, gelak dia. Faqultu laha, Aisyah radhiyallahu anha yang duk tengok benda ni, dia tak boleh tahan. Dia jadi gatal di dalam. Dia jadi nak tahu ni apa cerita ni. Yang bisik kali mula tadi Nabi kata apa? Yang kemudian daripada tu Fatimah ni teriak sampai sungguh-sungguh. Lepas tu Nabi bisik kali kedua, baru habis teriak, gelak pula. Ni apa cerita ni? Aisyah tak senang. Faqultu laha, Aisyah kata, maka aku kata kepada Fatimah ni, khaffati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirah. Aisyah yang duduk sebelah Fatimah ni, dia bisik dekat Fatimah, dia kata, daripada kalangan kami ada ni, kamu telah diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibisik oleh Nabi. Dalam ramai-ramai ni, kami ni isteri Nabi belakang ni, dalam ramai-ramai ni kamu telah diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu main Nabi bangkit, kamu main Nabi sambut, kamu main Nabi bawa kamu duduk sebelah dia, kamu duduk sebelah dia, Nabi bisik dekat kamu, yang orang lain siapa pun tak boleh dengar, tak boleh tahu apa benda. Khaffati, dia kata telah mengkhaskan kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan isteri-isteri halu ada ni bisirah, dengan bisikan rahsia. Summa anti tabkina, kata Aisyah kepada Fatimah, dia kata lepas Nabi bisik, kamu pula menangis, dia kata. Fatimah radhiyallahu anha, bila Aisyah kata kat dia macam tu, dia diam, dia tak kata apa. Dia tak respon. Falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha, bila Nabi dah habis selesai, dah apa dia nak cakap, apa dia nak pesan, apa dia nak kata selesai, Nabi bangkit pergi. Bila Nabi bangkit pergi aja, Aisyah tak boleh tahan. Dia tanya Fatimah lagi sekali. Tadi Nabi doa ada, Nabi bangkit pergi aja, dia terus pegang Fatimah. Dia kata, ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Nabi kata apa tahan tadi? Nak tahu Nabi kata apa kat hang tadi? Qalat, kata Fatimah, ma kuntu li ufshiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirra. Fatimah kata dekat Aisyah, dekat mak tiri dia ni, dia kata tak mungkin aku akan mensiarkan, tak mungkin aku akan cerita apa yang menjadi rahsia antara Nabi dengan aku. Lagi tak ada tidur. Tadi dah bisik dah sekali, kawan ni tak respon, rasa tak senang hati. Nabi bangkit terus pegang Fatimah, tanya lagi sekali, dah nak betul-betul. Nabi kata apa sekarang tadi? So, dia nak cerita, kata satu manusia yang kedua orang perempuan. Dia tak senang lagi, dia tak tahu ni. Jawab pula yang kata Fatimah ni, dia kata tak mungkin aku akan buka rahsia antara Nabi dengan aku, dia kata. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah yang meriwayatkan hadis ni, dia kata apabila wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku pergi Fatimah, aku tanya lagi sekali, dia kata, azamtu alayki bimali alayki min al-haq lama haddathini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila wafat aja Nabi, Aisyah ni tu ingat lagi benda ni, apa Nabi harap dekat Fatimah ni. Bila wafat saja Nabi, dia terus pergi jumpa Fatimah. Dia kata, betul-betul aku nak tanya kamu, beritahulah kepada aku, Nabi bisik apa hari tu ni. Faqalat, maka kata Fatimah, ammal an fana'am. Dia tahu okey lah, dia kata, sekarang saya boleh cerita, sebab Nabi dah tak ada. Selagi Nabi ada, bisikkan Nabi itu amanah yang aku kena pegang. Okey, dia kata, al-an, sekarang ni, dia kata, na'am. Okey, aku boleh apa? Cerita dia macam ni, dia kata, amma hina sarrani fil marratil ula, فأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن
fi kulli sanatin marrah wa innahu 'aradahu al-an marratain wa inni la ara al-ajal illa qad iqtaraba. Nabi hak bisik kali mula tu, Nabi kata kat aku, Nabi kata, Fatimah, biasa-biasa Jibril turun mai tasmih Quran yang diturunkan kepada aku setahun sekali. Quran tu turun dekat Nabi. Quran turun ni dia ikut time. Dia nak turun bila, dia nak sampai dekat Nabi bila, turun. Dalam tempoh setahun, Jibril akan turun mai sekali untuk tasmih, untuk suruh Nabi baca balik ayat-ayat yang dah turun. Jibril nak dengar. Kalau ada tak betul, Jibril pun betul. Nabi beritahu dekat Fatimah masa bisik kali mula tu, dia kata Jibril selama-lama ni dia mai cek bacaan aku, dia mai cek hafazan aku tentang Quran ni setahun sekali. Tapi Nabi kata wa inni, dia kata tetapi, dia kata arabahul an marratain. Nabi kata tetapi akhir-akhir ini Jibril cek bacaan aku 2 kali. Dalam tempoh 23 tahun Nabi jadi Nabi ni, Quran duk turun ni, dalam tempoh masa yang lama tu Jibril duk turun tasmih, duk turun cek balik hafazan Nabi ni setahun sekali aja. Tapi tahun-tahun yang akhir dekat Nabi nak wafat ni, Jibril turun 2 kali. Bila turun 2 kali, Nabi kata dekat Fatimah, wa inni la ara al-ajal illa qad iqtaraba. Nabi kata aku tak tahu pasal apa Jibril lalu duk turun mai 2 kali untuk semak bacaan aku. Yang aku pasti ajal aku sudah dekat. Nabi nak maklum. Bila Jibril duk turun mai kerap duk cek bacaan aku ni, aku duk nampak satu ayat. Dia kata maknanya tempoh aku jadi Nabi sudah dekat nak tamat. Maknanya ajal aku sudah dekat. Fatimah bila dengar macam tu sebab siapa tak sayang Nabi? Sahabat pun kita baca hadis macam mana Abu Bakar As-Siddiq bila dengar berita kata Nabi wafat, kacau jiwa dia. Tak bercakap dengan siapa, terus pasti kuda duduk main sampai terus masuk dalam rumah, buka tudung yang tutup wajah Nabi, tengok terus kucuk cium Nabi, terus dia kata bi abi anta wa ummi, demi mak bapak aku, dia kata aku terus kamu ya Rasulullah. Sayang dia dekat Nabi, dia menangis terisa-risa. Kalau sahabat macam tu, ni kepulaan. Nabi hazak pula dekat Fatimah ni, dia kata rasa-rasanya qad iqtaraba al-ajal, qad iqtaraba, ajal aku rasanya sudah dekat, rasanya aku tak lama dah nak hidup ni. Fattaqillaha wasbiri. Nabi kata kat dia masa bisik mula tu, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah kalau jadi apa-apa. Nabi kata lu sabarlah dia ni. Kemudian Nabi kata pula dekat dia, fa innahu ni'mat salaf ana lak. Nabi kata cuma satu, Fatimah, aku nak beritahu dekat kamu, sebaik-baik orang yang akan menyusul selepas daripada wafat aku. Nabi kata, Nabi SAW kata dekat Fatimah ni, dia kata fa innahu ni'mat salaf ana lak. Nabi kata sebaik-baik manusia selepas wafat aku, sebaik-baik manusia yang akan menyusul ikut mati selepas daripada aku, Nabi kata dekat Fatimah. Tuan-tuan, terbukti apa yang Nabi kata. Cukup-cukup 6 bulan selepas Nabi wafat, Fatimah pula meninggal dunia. Fatimah mati umur muda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fabakaitu bukai alladhi ra'aiti. Dia bagi tahu dekat Aisyah, dia kata itulah sebab kamu tengok aku menangis sungguh-sungguh. Aku bukan menangis takut aku mati. Aku menangis kerana aku tak boleh nak berpisah dengan bapa yang aku kasihi. Aku menangis sedih dengar kata Rasulullah ni dah dekat dengan ajal. Aku menangis kerana tu, bukan aku takut nak mati, dia kata. Falamma ra'a jazai, tetapi ayah aku Nabi ni bila dia tengok gelisah aku ni, sarra lisaniya, dia bisik pula kali kedua kepada aku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi kata ke dia, ya Fatimah, amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin atau sayyidatan nisa'i hadhihi al-ummah.
Bila Nabi nampak Fatimah ni sedih sangat, breakdown dia ni, menangis dia ni, Nabi bisik pula kat dia kali kedua. Wahai Fatimah, Nabi kata dekat dia, hang tak seronok ke? Aku nak beritahu dekat hang satu berita gembira, bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih engkau menjadi pengulu kepada wanita-wanita mukminah bagi umat aku ini. Nabi kata dekat Fatimah, wahai Fatimah, hang tak seronok ke? Allah beritahu dekat aku bahawa Allah pilih hang untuk menjadi pengulu kepada wanita-wanita yang muslimah, yang mukminah daripada kalangan umat aku ni. Kata dia, fadhahitu dhahkai allazi ra'aini. Itulah yang hang tengok aku gelak seronok pada hari itu, kerana Nabi beritahu dekat aku dipilih untuk menjadi sayyidah, untuk menjadi ketua kepada orang-orang perempuan bagi umat ini. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat semua ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia orang istimewa. Dia ada beberapa nama yang dicatatkan di kalangan ulama hadis wanita istimewa. Nombor 1, Khadijah binti Khuwailid. Sepakat semua ulama hadis mengatakan wanita paling istimewa ialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dia nombor 1. Tak ada siapa boleh tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh sama dengan dia. Dia adalah wanita nombor 1 dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid. Wanita yang nombor 2 ni tidak sepakat di kalangan ulama-ulama hadis. Siapakah wanita kedua istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan wanita istimewa yang kedua di dalam hidup Nabi ialah Aisyah. Ada kata wanita kedua dalam hidup Nabi ialah Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib, pak penakan Nabi yang mati tak Islam. Fatimah binti Asad. Nabi SAW pada hari mati Fatimah binti Asad, mak penakan dia, isteri kepada Abu Talib yang kita cerita banyak kali. Nak mati Nabi duduk sebelah dia. Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik katalah la ilaha illallah. Abu Talib tak mau kata, yang akhirnya Abu Talib mati tak mengucap kalimah syahadah ni. Isteri dia nama Fatimah binti Asad. Isteri dia ni orang yang paling penting di belakang Abu Talib, dan dia masuk Islam. Hari mati Fatimah binti Asad ni, liang dah korek dah. Sebelum mayat dia masuk dalam liang, Nabi masuk tidur dalam liang. Ini dicatatkan kisah ini. Nabi SAW pergi masuk dalam liang nak letak mayat Fatimah binti Asad ni. Nabi masuk pergi, Nabi tidur sekujur dalam tu, dan Nabi doa. Nabi kata, ya Allah, selamatkanlah Fatimah ini daripada bencana himpit kubur. Nabi kenal Fatimah binti Rasulullah, anak Nabi ni, dia ada di situ pada masa tu. Bila dia tengok macam tu, dia minta dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku mohon kepada Allah, bagilah aku mati dulu daripada kamu. Dia kata dekat ayah dia. Pasal apa? Ayah dia tanya, supaya esok liang kubur aku juga ayah boleh buat macam ni. Ini cerita orang-orang yang penting, dia ada di keliling Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mereka ini adalah wanita-wanita yang banyak berkorban untuk agama. Maka Fatimah binti Rasulullah SAW salah seorang yang memang berjasa sungguh kepada Islam, dan khususnya kepada bapa dia Nabi SAW. Dia tak ramai orang yang dapat keistimewaan yang macam tu daripada Nabi, tak ramai. Di antaranya hadis yang kita baca di masjid Sungai Petani baru ni, hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, qadima Zaid bin Harithah al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه
wallahi ma ra'aituhu 'uryanan qabla wala ba'da fa'atanaqahu wa qabbalahu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini lagi satu orang istimewa dalam hidup Nabi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, hari itu Zaid bin Harithah balik daripada musafir. Tuan-tuan, kita semua tahu siapa dia Zaid bin Harithah ni. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Anak Zaid, Usamah bin Zaid, juga Nabi ambil buat anak angkat dia. Nabi sayang pada Zaid, Nabi sayang pada Usamah ni. Tak tahu nak cerita, beberapa hadis menceritakan tentang sayang Nabi kepada Zaid bin Harithah, kepada Usamah bin Zaid dan sebagainya. Sehingga ke Zaid bin Harithah ni apabila dia bercerai dengan isteri dia Zainab binti Jahshin, lepas dia bercerai tak lama, Nabi dia ambil Zainab binti Jahshin jadikan isteri Nabi. Nabi sayang. Siapa juga yang sangkut dengan Zaid bin Harithah ni, Nabi sayang semua. Kira macam tu. Bila Zaid bercerai dengan isteri dia Zainab binti Jahshin ni, habis haja iddah, Nabi pergi ambil Zainab ni bagi jadi isteri Nabi. Sehingga kalau orang Yahudi main isu ni, mereka main isu ni, mereka beritahu apa? Mereka kata tengok Muhammad ni perangai punya pengotor, dengan menantu pun dia boleh menikah. Mereka kata pasal apa? Pasal Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Maka mereka dah sangka apa? Mereka dah sangka isteri anak angkat kira menantu. Bila Nabi menikah dengan isteri, dengan bekas isteri Zaid bin Harithah, dia main isu ni dalam masyarakat. Dia kata tengok Muhammad ni, dia bercakap baik, dia bercakap kata dia ni orang boleh jadi contoh dan sebagainya. Apa tengok orangnya dia macam mana? Anak dia bercerai, dia pergi ambil bini anak dia buat bini dia. Turun ayat Quran nak perbetul apa yang orang kata ni. Tuhan kata apa? Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Anak angkat tetap anak angkat, dia bukan anak kandung. Maknanya apa? Isteri anak angkat bukan menantu. Maknanya apa? Maknanya Nabi boleh menikah dengan isteri anak angkat bila anak angkat ceraikan perempuan. Allah turun ayat ni perbetul balik supaya semua orang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak seperti yang ditokmakkan oleh orang lain. Maka hadis ni menceritakan apa? Aisyah radhiyallahu anha kata Zaid bin Harithah ni dia baru balik ke Madinah, dia pergi musafir. Satu tempoh masa dia pergi musafir, dia balik mai ke Madinah. Bila sampai saja dia kata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Dia kata Nabi kebetulan hari Zaid balik tu Nabi giliran di rumah Aisyah. Nabi ada ramai isteri, hari itu giliran di rumah Aisyah. Fa'atahu Zaid ni pula sampai aja terus tanya Nabi ada di mana. Dia kata Nabi ada di rumah Aisyah. Terus Zaid mai jumpa Nabi dulu, apa cerita pun. Faqara al-bab. Zaid bila sampai dia ketuk pintu rumah Aisyah ni, ketuk pintu dia bagi salam. Faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uryanan yajurru thawbah. Nabi tengah duduk ni, dengar ketuk pintu bunyi assalamualaikum, dia kenal tu suara Zaid. Bangkit Nabi ini nak pergi buka pintu kerana Zaid balik. Kata Aisyah sehingga terlondeh kain Nabi ni, nak menunjuk kata Nabi ni rindu dendam kepada Zaid bin Harithah. Sayang, tu nak abang kata Nabi dia sayang. Siapa dapat sayang Nabi macam tu bahagia dia. Itu aja cerita dia. Nabi dengar ketuk pintu bagi assalamualaikum. Tak, dia cakap, dia kenal itu suara Zaid, anak angkat kesayangan dia. Bangkit dia ni, kain terlondeh, ia juru thawbah. Heret kain ni nak bagi pergi buka pintu. Tak dandan nak buka pintu, nak sambut masuk ni anak angkat kesayangan ni. Kata Aisyah wallahi ma ra'aituhu 'uryanan qablahu wala ba'dahu. Aisyah kata aku tak nak tengok Nabi macam tu sebelum dan selepas daripada tu. Punya excited, over excited nak sambut anak angkat kesayangan ni sampai kain tu terlondeh keret nak pergi buka pintu tu lagi cepat lagi baik. Kata dia fa'tanaqahu wa qabbalahu. Buka pintu, Nabi terus peluk Zaid bin Harithah ni di pucuknya Zaid bin Harithah ini. Tu dia tuan-tuan, Nabi bila dia sayang sampai macam tu, anugerah Allah kepada siapa yang Nabi sayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tak boleh dapat sampai macam tu. Kita tak hidup zaman Nabi.
Tapi kalau kita boleh dapat jadikan diri kita orang yang membuktikan cinta kita pada Nabi, cukup. Dengar aja kata nama Nabi, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Makna kata kita sayang Nabi, Nabi sayang kita. Di mahsyar itu terbukti sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi kesedaran kepada kita dan menjadikan kita satu umat yang betul-betul nak membuktikan sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 116. Muka surat 116, surah Az-Zariyat Makkiyah. Surah Az-Zariyat Makkiyah. Maksud Az-Zariyat ialah angin yang menerbangkan. Itu maksud Az-Zariyat. Angin yang boleh menerbangkan. Angin ni dia daripada kecil-kecil dia jadi kawan kita. Tapi angin tu juga dia boleh membinasakan kita. Maka angin ini diambil oleh Allah, dijadikan satu daripada surah dia. Baik, kita baca apa Tuhan nak beritahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa. Demi segala angin yang mengembus, akan sebagai mengembus tanah dan lain. Tuhan bersumpah dengan angin. Tuhan kata demi angin, yang angin ni dia boleh menghembus, boleh tiup segala benda yang ada, termasuk tanah dan sebagainya. Begitu. Falhamilati wiqra. Dan demi awan yang menanggung akan sebagai tanggung berat, bawa ke tempat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah sumpah dengan awan mendung. Pokok hujan kita kata. Allah sumpah dengan pokok hujan, dengan awan mendung. Allah kata demi awan mendung yang menanggung benda berat. Budak mengaji sains dia tahulah proses evaporation. Dia kata dia evaporate, tarik naik apa semua, dia duduk himpun dalam awan, dia duduk bawa, dia makin berat sampai satu tempat dia untuk jadi hujan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut benda ni dalam Quran. Bahkan Allah bukan sebut saja, Allah bersumpah dengan benda itu, benda yang manusia tak akan mampu buat. Begitu. Faljariyati yusra. Maka segala perahu, segala bahtera, segala kapal yang hanyut atas air dengan mudah. Tuhan bersumpah dengan kapal. Yang kapal ni pelik, cukup ajaib, dengan besar, dengan apa? Buah atas laut timbul. Sedangkan benda berat, benda apa ni kalau buah atas laut tenggelam. Orang Melayu kata apa? Untung batu tenggelam, untung sabut timbul. Benda berat ni, batu ke kayu yang berat apa semua, kalau buah atas air dia mesti tenggelam. Itu memang hukum alam. Tetapi untuk kapal ni Allah bagi jadi macam tu. Berat bukan main. Dengan kayunya berat, dengan unsur besi yang ada di atas kapalnya berat, bubuh atas air dia terapung, berjalan elok. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Tuhan mau benda tu jadi macam tu, maka benda tu jadi macam tu. Kalau Tuhan tak mau macam tu, kapal tak. Kapal terbang dengan komponen besinya, dengan macam-macam beratnya, Tuhan izinkan dia terbang atas hari. Maka dia terbang. Kalau Allah mau dia terempat, dia akan crash, dia akan terempat. Apa pun yang jadi atas dunia ni, atas kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia selalu serupa. Dia tengok kapal hebat berjalan, dia rasa manusia pandai buat. Dia terlupa Allah izinkan benda berjalan. Dia terlupa, kata bukan tak ada kapal yang karam, bukan tak ada kapal terbang yang crash, bukan tak ada. Pasal apa jadi? Kalau manusia betul-betul pandai, mana boleh ada kapal karam. Tapi kapal karam, pasal apa kapal karam? Pasal Allah mau dia karam, maka dia karam. Apa juga benda yang berlaku dalam dunia ni berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca di dua-tiga masjid dah. Sunnah Nabi apa dia? Di antara sunnah Nabi ialah baca doa ketika kita nak bergerak berjalan musafir. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu akbar, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu sunnah yang dibaca oleh Nabi SAW, yang diikut baca oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sehinggalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia bukan takat baca doa tu saja, sampai last kali Nabi buat apa dia buat. Ali bin Abi Talib, dia bila mai kenderaan depan dia tak ya kaki bismillah, itu saja. Dia duduk aja atas kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, baca sampai hati kita baca tadi. Kemudian dia tengok ke langit, dia senyum. Satu sahabat lain bila tengok benda tu tanya Sayyidina Ali, dia kata, ya Ali, apa yang hang buat ni? Ali kata apa? Ali kata, apa yang aku buat ialah yang Nabi buat. Dia kata, tak apa kan? Dia kata, takat doa tadi ni subhanallazi sakhkhara lana hadza, itu tak apa. Dan yang last kali tengok ke langit senyum tu apa? Dia kata, kerana Nabi buat macam tu, maka aku buat macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat sayang Nabi, sampai dia duplicate biji apa yang Nabi buat, dia nampak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ceritanya. Kenderaan yang kita naik ni, Allah izin dia berjalan elok, dia berjalan elok. Allah mau dia karam, dia karam. Allah mau dia crash, dia akan terlepas. Demikian firman Allah, fal muqassimati amra, maka segala malaikat yang membahagi kerjanya, rezeki dan hujan dan lainnya antara segala hamba Allah dan negeri-negeri itu, Allah bersumpah dengan malaikat. Allah kata, dan demi malaikat yang kerja telah diagih-agihkan kepada mereka. Jibril dengan kerja Jibril, Mikail dengan kerja Mikail, Israfil dengan kerja Israfil, malaikat maut dengan kerja malaikat maut, malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, malaikat apapun, Allah sudah agih-agihkan kerja dia demi malaikat yang telah diagih-agihkan kerja mereka. Tuhan sumpah dengan malaikat. Sudah berapa tuan-tuan? Sudah 4 sumpah yang Tuhan sebut sampai ayat yang kita baca ni. Yang pertama, Allah bersumpah dengan angin yang boleh menerbangkan. Yang kedua, Allah sumpah dengan awan mendung, pokok hujan yang membawa air hujan turun di tempat yang dikehendaki Allah. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan kapal yang boleh berlayar atas air tanpa karam. Yang keempat, Allah sumpah dengan malaikat dan tugas-tugas yang dah diagih-agihkan kepada mereka. Setelah Allah sumpah dengan benda-benda ni semua, sambung ayat tu, dia kata, innama tu'aduna lasadiq. Hanya semua yang dijanjikan kamu itu sungguh sebenar dia, yakni daripada bangkit kubur, daripada mati, daripada soal hisab, daripada syurga dan daripada neraka dan sebagainya. Semua benda tu pasti akan jadi. Baru dia main, dia punya subject matter. Orang kata baru dia main, tajuk Tuhan nak beritahu tu setelah Tuhan mulakan dengan 4 kali sumpah. Barulah dia main apa hak Tuhan nak habaq sebenar. Sebenarnya apa? Tuhan kata, innama tu'aduna lasadiq. Tuhan kata, sesungguhnya apa yang aku janji dekat hampa semua dalam Quran, dalam apa ni, lasadiq, itu benar. Tuhan kata, kalau dalam Quran ada cerita pasal syurga, syurga itu benar. Kalau dalam Quran ada cerita pasal neraka, neraka itu benar. Kalau dalam Quran ada cerita pasal hisab, hisab itu benar. Dalam Quran ada cerita pasal mahsyar, mahsyar itu benar. Dalam Quran ada cerita tentang sirat, maka sirat itu benar. Maka apa juga benda yang aku ada sebut dalam Quran, semua itu benar. Tuhan kata. Dan nampak macam mana Allah Subhanahu wa taala dia nak engrave masuk dalam hati kita. Dia nak pahat masuk dalam hati kita ni. Dia nak bagi manusia ni reti dan faham dan yakin dan percaya kata semua benda ni betul. Cerita manusia hidup akan mati, betul. Cerita manusia yang nak mati ni ada jadi mukmin, ada jadi kafir, betul. Cerita manusia masuk dalam kubur, kubur ni boleh jadi sempit, boleh jadi gelap, boleh jadi tempat azab, betul. Cerita kata manusia masuk kubur, dalam kubur ni boleh jadi raubah, boleh jadi taman, boleh jadi lapang, boleh jadi cerah, boleh jadi tak, semua ni betul. Tuhan nak bagi tahu kata yang aku habaq dekat hangpa semua ni betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa inna ad-dina lawaqi', dan bahawasanya balasan, yakni hari pembalasan terhadap iman dan kufur itu
Sesungguhnya lagi ada jatuh, yakni ada berlaku dia, tidak dapat tidak. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa inna din. Din maksudnya apa? Hari pembalasan. Dan sesungguhnya cerita tentang hari pembalasan itu la waqi', benda yang realiti. Waqi' ni maksudnya realiti. Benda yang betul-betul akan jadi. Dua kali dah Tuhan kata. Tak dia kata apa yang dia dah janji, yang dia dah bagi tahu, la sadiq. Itu benar dia kata. Dia mai pula satu ayat wa inna din la waqi'. Dia kata semua benda yang diceritakan ni semua tentang hari pembalasan dan sebagainya ini waqi', benda yang tentu akan jadi, tidak dapat tidak. Yakni kemudian daripada hisab hari kiamat itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini Quran dan dari kita duk baca ni tafsir Quran. Pernahkah kita teringat kata dalam tafsir Quran ni macam ni punya heavy, macam ni punya berat cerita yang berada. Kita baca Quran, kita tarik lagu dan sebagainya, tapi kita tak tahu yang tersirat di dalam dia apa. Bila kita cuba hidup faham apa yang ada di sebalik ayat-ayat yang kita duk buat lagu ni, ternyata dia duk carry, dia duk bawa main satu benda yang berat ke atas manusia. Maka kerana tu tuan-tuan, Nabi SAW pernah turun wahyu, Nabi tengah naik kenderaan, naik unta tak jalan, ketak kaki unta. Ketak kaki unta ni pasal apa? Pasal Nabi duk terima wahyu. Pasal apa? Pasal wahyu itu berat. Dia bukan berat dari segi tanggungjawab sahaja, turun dia tu pun dah berat dah. Unta duk melangkah ni berhenti, ketak kaki, menerima wahyu. Nabi SAW menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang empunya jalan-jalan. Tuhan sambung balik sumpah dia. Tuhan bersumpah dengan langit, yang di atas langit itu ada jalan-jalan. Tuhan kata. Maksud dia apa? Ada laluan cakrawala. Matahari ada laluan dia. Bulan, bintang, planet apa semua dia ada laluan dia. Yang disebut dalam Quran sebagai manazil, sebagai manzilah, sebagai lorong dia. Dia tak pernah hidup cross masuk line orang lain, dia tak ada. Dia berjalan mengikut orbit dia, mengikut laluan yang ditentukan oleh Allah kepada dia. Dan Allah sebut dalam Quran was-sama'i dzatil hubuk. Demi langit yang di atas ni ada empunya jalan-jalannya, ataupun jalan bintang-bintang padanya. Firman Allah, innakum lafi qaulin mukhtalif. Bahwasanya kamu wahai ahli Mekah, wahai penduduk Mekah, sungguh pada perkataan yang bersalah-salahan, sama ada pada Nabi ataupun pada Quran. Tuhan bagi tahu ayat ni, suruh Nabi bagi tahu dekat orang Mekah. Hampa ni betul-betul celau. Tuhan kata, hampa ni penduduk Mekah ni lafi qaulin mukhtalif. Hampa betul-betul ikhtilaf. Hampa betul-betul ada di dalam khilaf yang banyak. Bila Allah hantar main Nabi, hampa kata Nabi ni sihir. Bila Allah hantar main Nabi, hampa kata Nabi ni gila kuasa. Bila Allah hantar main Nabi, hampa kata Nabi ni ada own interest, ada kepentingan diri. Macam-macam hampa tohmah kepada Nabi. Bila Allah buat turun Quran kepada Nabi, Nabi baca ayat Quran, hampa kata Nabi duk karang syair di rumah dia. Hampa ni betul-betul mukhtalif. Hampa betul-betul sudah salah faham tentang Nabi dan tentang Quran ini. Sekali kata pada Nabi sahir, ahli sihir, dan syair. Sekali hampa kata dia ni penyair dan kahin. Sekali hampa kata Nabi ni dukun, tokbong. Dia berkata Nabi Muhammad ni apa? Sahir, dia ni magician. Dia ni main magic dengan kita. Maka ramai orang terpedaya dengan dia. Sekali hampa kata Nabi ni syair, dia ni penyair. Dia pandai hidup karang, bahasa-bahasa indah dia baca, hampa terpedaya dengan dia. Sekali hampa kata Nabi ni kahin. Kahin ni bomo yang boleh meramalkan masa depan macam-macam. Hampa betul-betul sudah silap tentang Muhammad ni. Yang ni dia kata apa? Kata pada Quran pula sihir dan syair dan kahanan. Manakala dekat Quran pula hampa kata apa? Ini jampi-jampi sihir yang ada dalam Quran ni. Ini adalah syair-syair yang dikarang oleh orang yang pandai bahasa dan sebagainya. Dan hampa kata ini adalah bacaan-bacaan dukun.
yang dukun gunakan untuk nak pukau orang dan sebagainya. Hampa tohmah macam tu kepada Nabi dan kepada Quran, hampa sudah silap besar. Allah kata dalam ayat ni, yu'faku anhu man ufik, dipaling daripadanya, yakni daripada Quran dan daripada Nabi itu, yakni beriman dengan Nabi dan Quran itu, mereka yang dipaling daripada hidayah pada ilmu Allah. Tuhan kata nayalah orang yang berpaling daripada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Qutilal kharrasun alladhina hum fi ghamratin sahun, dilaknat akan segala orang yang dusta-dusta. Tuhan kata mana orang yang mendustakan Nabi, mana orang yang mendustakan Quran, tak mau terima Nabi Muhammad itu Nabi dan tak mau terima kata Quran itu kalam Allah, maka rugilah mereka ni, dilaknat oleh Allah. Yang ada mereka itu terbenam di dalam zulmah jahil itu, mereka ni kira habis dah, mereka terbenam di dalam kejahilan mereka sendiri. Allah bagi akal taufik yang apa tak boleh fikir kebenaran Quran. Allah bagi akal cerdik, boleh mengaji tinggi, faham segala-galanya, agama hampa tak faham. Yang susah-susah hampa boleh pergi mengaji ambil faham. Agama hak senang ni hampa tak boleh faham. Hampa terbenam di dalam kejahilan. Tuhan kata macam tu. Lagi lupa mereka itu akan akhirat sebenarnya. Mereka ni sebenarnya lupa tentang akhirat. Firman Allah, yas'aluna ayyana yaumuddin. Lagi menanya mereka itu, yakni kafir Mekah ni, bilakah datang hari kiamat? Jawabnya pasti datang. Sudahlah mereka tak percaya tentang kiamat. Mereka duduk tanya Nabi Perli, duduk sindir pula pergi tanya Nabi Muhammad, hang duduk cerita pasal kiamat ni lah, kami tak nak dengar. Bila nak kiamat ni? Ditanya. Perbuatan mereka duduk istihzah, duduk buat main-main benda ni dengan Nabi ni, Allah sebut dalam Quran. Allah kata kesian dengan hamba. Benda betul ni hamba duduk buat main-main. Soal kiamat ni soal betul, tapi hamba buat main-main. Allah kata apa? Allah kata yas'aluna ayyana yaumuddin. Hamba boleh duduk perli Nabi, duduk tanya bila lah kiamat ni nak main. Sedangkan kiamat itu Tuhan kata pasti akan main. Firman Allah, yaumakum 'alan nari yuftanun, iaitu hari di mana mereka itu, orang kafir Mekah yang bantah itu, akan dijulang oleh api neraka, akan diazab. Benda hak mereka duk perli Nabi, duk sindir Nabi, duk buat main-main dekat Nabi tu, benda tu benda dahsyat. Dahsyat pasal apa? Pasal bila mai saja kiamat, maka hari itulah hamba akan dijulang oleh api neraka. Hamba duk tanya buat main-main. Dah yang duk abang kiamat ni banyak hari, banyak kali ada. Bila nak kiamat? Tanya tu, tanya main-main. Tuhan kata kesian dengan mereka ni. Mereka tak faham kiamat tu apa. Kiamat tu adalah hari hamba akan dijulang oleh api neraka. Tuhan kata macam tu. Dan dikata bagi mereka itu ketika diazab, azuqu fitnatakum. Bahkan bila mereka dah masuk neraka esok ni, dah kena bakar dalam neraka esok ni, malaikat sambil duk bakar daripada dalam neraka tu, malaikat kata apa? Zuqu fitnatakum, rasalah olehmu akan fitnah azab kamu ini. Malaikat kata nak ambil rasa benda yang anda buat main-main dulu, hari ni betul tak betul? Malaikat habis juga. Macam mana daripada buat main-main dekat Nabi, macam tu esok ni malaikat akan pergi mereka balik. Macam mana? Percaya tak percaya kata neraka ni ada? Percaya tak percaya? Sakit tak sakit duduk dalam neraka? Api dia macam mana? Panas tak ke? Macam mana hamba boleh tahan ke? Malaikat nanti kata lutu dekat mereka di dalam neraka esok ni. Macam mana mereka buat main-main di atas dunia, macam itulah mereka dipermain-mainkan di dalam neraka esok ni. Firman Allah, hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Inilah yakni azab yang ada kamu dengannya minta segera itu. Ini kini sudah datang. Dia kata, ni yang hamba duk tanya tengah dulu ni, bila nak kiamat? Hamba abang kata nak kiamat bila? Bagi kiamat buang cepat-cepat senang. Hamba macam minta supaya cepat kiamat. Hari ni hamba rasa ambil dia kiamat yang hamba duk minta sangat nak segera, hari ni dah main. Hamba rasalah akibat bila main kiamat ni. Begitu. Baik. Kata dia, inilah hal segala orang kafir. Adapun hal orang yang mukmin, yang takut kepada Allah, yang junjung suruh tegah Allah, firman Allah pula tentang orang mukmin, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Bahawasanya segala orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah itu di dalam segala syurga.
Tuan-tuan tengok, ayat Quran dia memang style dia macam tu. Cerita neraka, dia cerita syurga. Dia cerita dosa, dia cerita pahala. Dia cerita mukmin, dia cerita kafir. Quran dia macam tu. Tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya manusia boleh fikir. Itu aja. Tujuan dia apa? Supaya manusia boleh fikir. Dia bagi dua benda, dia tak bagi satu. Dia tak paksa kita untuk terima satu benda. Dia bagi dua kat kita. Kita dengar, otak dah ada. Kita dengar, kita timbang. Kalau pertimbangan kita betul, kebahagiaan menanti kita. Salah timbang, binasa kita. Dia macam tu, dia punya cerita. Maka dia kata, dan segala orang-orang yang duduk di dalam syurga itu ialah orang yang muttaqin di dalam segala syurga. Dan segala mata air yang mengalir di bawah pohon kayu dan di bawah mahligai syurga. Selalu ayat Quran yang dikata apa? Tajri min tahtihal anhar. Itu memang Allah selalu dia main ayat macam tu. Syurga ni apa dia? Tajri min tahtihal anhar. Berlari-lari air anak sungai ni di bawah syurga. Berlari-lari dia abang. Akhizina ma ataakum rabbuhum. Hal mereka itu, yakni ahli syurga itu, terima dan reda dan suka akan barang yang datang akan mereka itu oleh Tuhan mereka itu, daripada pahala amalan dan juga tambah lagi. Dia kata, orang yang masuk syurga ni hal keadaan mereka apa? Reda. Menyesal mereka. Menyesal apa? Dia kata, kalaulah dulu aku buat lebih lagi, tentu aku dapat lebih daripada ni. Reda dengan apa yang Tuhan bagi dekat aku lah ni. Bahkan dia kata apa? Tambah lagi. Dah duk ada ni dah banyak dah, lagi duk main lagi. Hak duk ada ni banyak dah, Tuhan duk bagi lagi. Hak duk ada ni tak habis dah, Tuhan tambah lagi. Demikian nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga. Firman Allah, innakum kanu qabla dzalika muhsinin. Tuhan nak cerita apa? Kerana bahawasanya mereka itu orang yang muttaqin, orang yang atas dunia ni dia beriman, dia percaya kepada agama dan dia buat kerja yang agama suruh. Orang-orang yang macam ni, dia kata bahawasanya adalah dahulu daripada yang demikian itu, yang ni masuk syurga itu. Sebelum mereka masuk syurga, masa mereka di atas dunia dulu mengerja kebajikan mereka itu di dalam dunia. Tuhan beritahu. Tuhan kata orang yang muttaqin, yang itu akan dapat syurga. Yang dalam syurga ni dia reda dengan apa yang Tuhan bagi. Yang Tuhan ni tidak cukup dengan hak Tuhan bagi, Tuhan bagi lagi ni. Orang-orang ni orang yang macam mana? Orang ni adalah orang yang di atas dunia dulu, qabla dzalik, sebelum depa ni dapat syurga ni, muhsinin. Depa memang orang baik di atas dunia, maka hari ni depa dapat balasan baik. Baik, dia akan cerita lagi. Maka takkanlah sebut Allah akan ahli syurga, maka menyata Allah akan sedikit sifat mereka itu. Ini Tuhan yang tahu. Dia dah cerita dah, kata orang ni orang muttaqin. Orang muttaqin akan dapat syurga. Orang yang dapat syurga ni sifat dia macam mana? Maka atas dunia dulu dia orang yang macam mana? Tuhan cerita. Maka firman Allah, kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Adalah mereka itu, adalah ahli syurga itu, sedikit daripada malam barang yang tidur mereka itu. Maka kebanyakan malam itu diisi dengan sembahyang, dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan bertasbih dan dengan segala bagai kebajikan. Orang yang dapat syurga ni orang macam mana? Orang yang waktu malam dia hidup ni sikit aja. Selebihnya dia buat apa? Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Selebihnya apa? Buka Quran baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dengan suara berat. Selebihnya apa? Astaghfirullahalazim. 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 Selebihnya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Orang macam ni akhirat itu syurga tunggu dia. Benda ni tuan-tuan, benda yang memang ikhlas betul. Memang ikhlas betul. Hal lain ni kacau banyak. Hal lain kacau banyak. Kita main masjid, saya ceramah ni, ikhlas betul kata saya ni, Tuhan dia tahu. Ikhlas kata saya ni, main duk mengajar ni ikhlas, Tuhan dia tahu. Tuan-tuan tak tahu. Nampak macam ikhlas, nampak macam nakal walau sikit. Macam-macam. Tafsiran orang boleh buat macam-macam. Tuhan tahu.
Tuhan tahu ikhlas ke tidak orang yang buat kerja agama ni. Tuhan tahu. Tapi kalau malam-malam bangkit, siapa pun tak tahu. Dia seorang bangkit pergi pancung, ambil ayat semayang, dia seorang Allahu Akbar. Ini ikhlas dia. Yang ni ikhlas dia. Tak ada siapa nampak, tak ada nak tunjuk dekat siapa, tak ada apa-apa. Melainkan dia harap keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni paling cantik. Maka Allah sebut dalam ayat daripada surah Az-Zariyat yang kita baca ni, Allah kata orang yang muttaqin, yang akan dapat syurga, yang dalam syurga akan dilimpahkan nikmat dekat dia, yang nikmat ni boleh menyebabkan dia redha sepenuh-penuh pada Tuhan, yang nikmat ni Tuhan tambah, Tuhan tambah ni, orang-orang ni orang macam mana? Tuhan kata kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka itu, ahli syurga itu ialah orang yang malam ni tidur sikit. Sebaliknya masa malam diisi dengan sembahyang, diisi dengan zikrullah, diisi dengan baca Quran, diisi dengan tasbih, dan diisikan dengan segala macam kebajikan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan dengan waktu sahur mereka itu mengucap istighfar, yakni banyak membaca astaghfirullahalazim. Dia ambil 1/3 daripada malam. Pukul 4 pagi bangkit. Mula-mula dulu susah sikit, kena kunci jam, kena macam-macam lah ni, orang set handphone, apa semua. Pukul 4 bunyi, tutup handphone, tutup, tidur lagi. Masa mula sebelum nak jadi, orang kata Allah bisa, tegan biasa. Sebelum nak dapat yang tu set ni, niat, duk makan pahala niat ni pun lama. Duk makan pahala niat ni pun lama dah. Set dah 4.30 kita ambil dah 4.30 set elok. Tak, handphone tu pula tepi bantai ni. Sekira-kira bunyi kuat tu, kacau dia bangkit. Niat tu cantik, kacau sungguh. Bila bunyi tu kacau sungguh, gagal bantai. Gagal, tekan hidung bini, bukan tekan handphone. Ada bunyi lagi, kata bukannya. Cari lepas bawah bantai, tekan bagi tengah dah, tak apa, tak lagi bangkit, tak lagi suruh. Zaman awal. Setelah duk buat lagi pahala niat ni pun sebulan 2 bulan duk makan pahala niat ni, akhirnya dapat. Bila dapat tuan-tuan, dia dapat sedap, dia dapat lazat. Dia main satu tahap tak payah dah. Kunci jam tak payah, handphone tak payah, apa tak payah. 4.30 masa buka dia dapat dah. Dia dapat track tu, dia dah dapat dah track tu. 4.30 pak masa buka sendiri. Tak ada dah tolak ansur, duk negotiate, nak bangkit, tak bangkit, semua tak ada dah. Pak betul, terus masuk baju, gosok gigi, ambil ayat semayang, apa semua keluar, nampak je dah. Allahu Akbar. Dia lekat dah benda tu. Bila dia lekat benda tu, tak buat tak boleh pula. Alhamdulillah, Allah dah bagi dekat kita benda kita nak sangat ni. Allah dah bagi kat kita. Siapa yang dah melalui kemanisan ini, dia boleh dah sujud syukur kepada Allah. Pasal Allah dah bagi ke dia benda yang Allah tak bagi ke semua orang. Allah tak bagi ke semua orang. Siapa dapat, maknanya dia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam ayat, dia kata apa? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan dengan waktu sahur mereka itu ucap istighfar, yakni banyak baca astaghfirullahalazim. Waktu sahur ialah supaya berhubung dia dengan sembahyang subuh. Dia ambil time hujung, 1/3 akhir daripada malam. Sekira-kira habis sembahyang tahajud dan baca Quran dalam 2 muka, siap dengan baca tasbih, ada zikir apa-apa sikit-sikit, bunyi azan subuh. Itulah rutin hidup dia hari-hari. Sudah menjadi rutin dia hari-hari. Allah anugerah dekat dia rupa parai jernih, hati yang bersih. Allah bagi ke dia semua sekali. Ini dia sebut dalam ayat ni. Orang macam ni, tanah itu syurga itu. Syurga duk tunggu. Dia tak mati lagi, syurga duk tunggu dah. Satu tempat untuk dia dah reserve dah. Orang lain tak boleh masuk dah. Dah rubuh di situ reserve. Habuan siapa? Habuan hamba Allah ni, yang sudah dapat kemanisan di atas dunia ni. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di antara sifat orang yang nak dapat syurga ni apa dia? Dan pada segala harta mereka itu ada hak sedekah bagi orang yang minta sedekah dan yang tiada meminta. Dalam pendapatan dia bulanan tu, dia ada allocation. Dia gaji 1,500 sebulan. Dia buang tepi dah RM10. Dia gaji 1,500 sebulan. RM10 memang dia allocate untuk nak bagi ke orang yang sepatutnya. RM10.
Tuan-tuan, jangan kata lah 10 ringgit, jangan. Kita habis sebulan tengok-tengok 10 ringgit pun dia tak bagi. Jangan kita kata dekat orang yang boleh bagi 10 ringgit. Orang yang pendapatan 1,000 boleh bagi 10 ringgit itu besar. Kerana orang pendapatan 10,000 belum tentu boleh bagi 10 ringgit. Makna dia 10 ringgit dia tu berapa persen daripada 1,000 pendapatan dia. Dia allocate. Dia sudah letak sebagai satu bahagian untuk nak tolong al-mahrum, nak tolong orang-orang yang di dalam kesusahan. Dan orang ni pula ada dua. Dia kata yang pertama as-sa'il. Sa'il ni jenis orang susah dan suka meminta. Ini satu. Dia memang susah dan satu tabiat tak elok, suka meminta. Yang kedua al-mahrum. Dia orang susah, tak mau minta. Tapi kita tengok dia, kita tahu dia susah. Tapi nak dengar dia main minta, dia tak minta. Dia orang yang jaga marah walhal dia susah. Bila orang macam ni, kita ni ada 10 ringgit, kita bagi 5 ringgit dekat kawan suka minta ni, 5 ringgit dekat kawan yang kita menilai dia sebagai susah, sedangkan dia tak minta, kita diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pening kadang-kadang kita, tiap-tiap negeri dah ni duk lawan dari segi kutipan zakat. Tiap-tiap negeri ada pusat urus zakat masing-masing. Tapi malu tuan-tuan, bila TV3 ada peluang bersama mu ni tu. Leceh lah. Mana pergi duit zakat ni? Duk abang kata tahun ni aku kutip boleh dapat 10 juta, negeri ni abang dia 15 juta, negeri ni dia abang 18 juta, dia ni abang sampai 30 juta. Pulau Lumpur punya kutipan berapa banyak, Pulau Pinang punya kutipan berapa banyak, tengok-tengok ada keluar dalam bersamamu orang negeri kita. Macam mana boleh tak dapat bantuan orang ni? Ni baru ni Ipoh hak duduk tepi lombong apa ni? Allahu Akbar. Pening kita bila tengok tadi mana dia punya silang dia punya apa ni? Kita tak pergi cari orang susah untuk tolong. Kita tak tunggu orang susah main kat kita. Orang susah main pun kita tak bagi buat lah. Tak tahu lah. Kena cek balik. Tentu benda ni bukan satu benda seronok. Benda yang mengaitkan orang Islam seluruhnya. Orang bukan Islam nampak kita punya sistem kita tu dia ada masalah. Macam mana ni? Apa kutipan zakat sampai bilion-bilion, orang macam ni apa tak boleh tolong? Sedangkan kutipan zakat untuk tolong orang susah. Ini asnaf yang mula-mula Tuhan sebut. Lil fuqara wal masakin. Mula-mula Tuhan sebut fuqara, fakir dulu. Wal masakin, orang miskin. Golongan yang Allah sebut mula ni pun tak tertolong. Jangan tengok golongan lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pergi tolong pun apa? Bagi bantuan 30 ringgit nak buat. 30 ringgit. Fungsi zakat sebenarnya apa dia? Fungsi zakat sebenarnya nak mengeluarkan orang miskin ni daripada daerah kemiskinan. Bantuan zakat itu hendaklah dijadikan modal kepada dia untuk dia bebas daripada belenggu kemiskinan. Bagi bantuan modal, guide dia, pimpin dia, ajak dia, tuntun tangan dia, bagi dia keluar daripada area kemiskinan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini benda yang Allah sebut di antara ciri-ciri orang yang bakal menduduki syurga itu apa dia? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Daripada pendapatan yang dia dapat, dia dah allocate lah. Dia dah buat satu pembahagian khas untuk nak tolong orang-orang yang susah meminta-minta dan orang susah yang tak meminta-minta kerana menjaga maruah. Dia kata sampai di sini Allah menerangkan sifat ahli syurga. Habis dia kata. Kemudian dia sambung ayat wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan pada bumi ada beberapa dalil yang nyata yang menunjukkan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah bagi segala orang yang yakin. Tuhan kata pula, okey, tinggal bagus. Lah Tuhan kata, mari kita tengok pula satu benda. Apa dia? Tengok bumi tempat kita hidup hari-hari ini. Berapa banyak tanda kebesaran Allah ada atas bumi ni. Tengok ada keliling kita tengok ni dengan teknologi yang ada hari ni, dengan kipas angin, dengan lampu terang benderang. Ini semua ni orang Islam kena fikir. Fikir balik zaman Nabi dulu tak ada betul. Kipas angin tak ada, lampu tak ada, apa tak ada. Kita pergi Masjid Nabawi,
Raudhah tu, petak Raudhah itu masjid asal yang Nabi bina. Satu aja. Tetapi masjid yang petak kecil sebesar Raudhah itu melahirkan individu seumpama Abu Bakar As-Siddiq, seumpama Umar Al-Khattab, seumpama Uthman bin Affan, seumpama Ali bin Abi Talib, seumpama Sa'ad bin Abi Waqqas, seumpama Abdurrahman bin Auf, dan macam-macam lagi. Keberkatan kawasan petak kecil yang tak ada elektrik, yang panas, yang gelap, yang apa tu melahirkan orang macam ni. Kita hari ni dengan keadaan lagu ni, berapa orang kita boleh lahirkan orang-orang yang betul-betul berjiwa seperti mana jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Dia suruh fikir tentang soal-soal dunia ni. Tengok dalam dunia, di atas bumi yang kita duk pijak ni, dia kata keadaan langit, bumi dan antara keduanya. Langit, cara langit, bumi yang kita duk pijak ni lagu mana? Kejadian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala seperti bukit bukau, laut, pokok kayu dan pokok buah-buahan, pokok bunga, manusia, menatang, ulat, lipan, dan tiap-tiap suatu itu menunjukkan ada kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang menjadikan semua benda tu daripada adam, daripada tak ada kepada wujud, kepada ada. Menatang dengan cerita menatang aja. Cerita sebut kata burung aja, ada berapa macam burung Tuhan buat di dunia. Kita kira ni lipan dengan bangga ni lain langsung lah. Kira burung aja, burung saja berapa macam burung Tuhan buat di dunia. Berapa macam burung yang Tuhan buat dalam ni. Burung yang kita pernah tengok, burung yang kita tak pernah tengok. Cuma kita tengok dalam National Geographic saja, ada burung macam ni. Dia pernah cerita dulu kan, dalam kuliah kita berapa dulu. Ada orang yang tanya saya, dia kata, Ustaz, babi laut boleh makan? Saya kata babi laut tu kita tak pernah jumpa. Dia tanya lah, boleh makan tak boleh makan kan? Dia kata ada Ustaz, keluar dalam National Geographic baru ni. Dia kata biar dia keluar lah kan. Tuan-tuan yang kata menatang Tuhan buat ni, yang kita tahu babi ada dunia ni dengan babi hutan, dengan babi apa? Babi laut boleh. Dia main tanya, babi laut boleh makan? Dia banyak lagi makanan lain luar ada yang babi laut tanya lagi. Tuan-tuan nampak tuan-tuan, kejadian yang Allah buat di atas muka bumi ni, Masya Allah. Yang kita tahu, yang kita tak tahu. Yang hidup di laut cangkat, yang hidup di laut dalam, yang hidup kat atas darat. Dia tak boleh hidup di tempat lapang, dia kena hidup dalam rimbun. Macam-macam binatang Tuhan buat di atas dunia. Ada binatang Tuhan buat bisa, ada binatang Tuhan buat tak ada apa-apa. Ada binatang tengok nampak garang apa semua, patut beli aja, bisa tak ada. Seperti ular bunyi buruk daripada ular salwa bisa apa ada. Nampak garang besar ni, dia rat kawan dia, itu dia belit, dia rat kawan dia. Dia gigit ni, duduk gelak dia, kita tak bisa. Dia main kecil, apa ular kapak ni nampak kecil ni, dia patut masuk ICU. Tuhan buat semua. Tuhan bagi dah ni, dia bagi lagu ni cara ni, aku bagi lagu ni yang ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kaya. Manusia saja yang Tuhan buat ni, dia bahagikan. Hak duduk negeri ni kulit macam ni, hak duduk negeri ni kulit macam ni, hak duduk negeri ni hidung macam ni, hak duduk negeri macam ni rambut dia begini. Tuhan buat semua benda-benda ni menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Malaysia sahaja berapa bahasa ada? Berapa bahasa ada? Nama macam banyak, tapi Melayu pun ada. Dia buat dalam ucap mana Ustaz Samsuri? Orang Banjar kan? Dia Melayu tapi keluar. Dia bukan Banjar. Tapi nama dia baca macam Banjar. Kan? Macam tu pun ada. Ni yang kata dalam dunia Tuhan dia buat berbagai-bagai. Maka tiap-tiap suatu itu menunjukkan ada kekuasaan dan keesaan Allah. Tuhan yang menjadikan benda ni daripada tak ada kepada ada. Dengan tiada contoh. Tuhan buat benda ni tak ada ambil contoh mana-mana. Tak ada ambil contoh. Tuhan nak buat ulang ni, dia tak ada ingat contoh. Di mana? Di Norway ada buat satu ulang. Tu nak tengok Norway dia ulang. Tuhan buat ulang tu tak ada contoh. Tuhan buat apa pun ada dunia ni, dia tak ambil contoh daripada siapa-siapa. Berbeza dengan manusia. Manusia pandai macam mana pun, dia tiru orang. Manusia pandai hari ni tuan-tuan. Orang tu buat PhD, dia buat master, dia buat PhD, dia buat thesis ni. Thesis itu bukan tulisan yang main daripada dia 100%.
Dia ambil, dia cedok daripada England sikit, dia cedok daripada New Zealand sikit, dia cedok daripada Australia sikit, dia cedok sana, dia cedok sini. Satu tesis dia keluar, keluar pakai PhD, Dr. Samsuri. Dia sendiri tahu, dia malu. Pasal apa? Dia semua ni hasil daripada cedok sana sini. Dia sendiri tahu, kata dia mencedok. Dia sendiri tahu, kata dia tidak ilmiah secara mana pun. Title saja yang menakutkan orang pada dia. Dia sendiri tahu. Pasal apa? Pasal manusia sentiasa nak kena tiru contoh yang berada. Allah Subhanahu wa ta'ala tak tiru siapa-siapa. Dia buat apa benda pun tidak ada contoh bagi dia. Baik, firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada kejadian diri kamu sendiri, Tuhan kata, tadi duk cerita pasal langit, bukit, bukau apa semua yang tu jauh. Tuhan tengok jauh. Tuhan kata, tengok diri sendiri. Manusia tengok diri dia sendiri. Allah jadikan diri dia tu macam mana? Maka apa kerana kamu tiada lihat kejadian ciptaan Allah itu? Tuhan jadikan kamu daripada mula-mulanya nutfah setitik air mani 40 hari. Manusia ni ada hak jadi raja, ada hak jadi menteri, ada hak jadi korporat, ada hak jadi ulama, ada hak jadi orang. Semua ni asal daripada air mani. Sama aja. Daripada air mani itu tiba-tiba pergi jadi raja. Daripada air mani itu tiba-tiba jadi menteri. Daripada air mani itu pergi jadi profesor. Daripada air mani itu pergi jadi ahli korporat yang berjaya. Daripada air mani itu jadi macam-macam manusia. Allah kata, cuba hampa tengok benda ni. Semua manusia bermula daripada nutfah, daripada setitik air mani 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani itu. Kemudian menjadi alaqah selama 40 hari. Daripada air mani berubah menjadi darah, menjadi segumpai darah. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Lepas tu dia jadi seketui daging. Proses tu orang-orang anak-anak kita yang mengaji pandai pergi buat medik, pergi buat bidang perubatan di universiti, kalau dia pernah melalui proses ni, bila dia pergi belajar, dia boleh connect. Dia boleh connect hak ulama kata ni dengan yang dia duk belajar Allah ni. Terkeluar daripada mulut dia pada enggak, subhanallah, maha suci Allah, ma khalaqta hadza batila, ya Allah, engkau tak buat benda ni sia-sia. Terkeluar daripada mulut dia. Bila dia tengok ni, terkeluar daripada mulut dia. Kalau dia daripada awal reti tentang didikan agama, terkeluar di mulut dia. Subhanallah, maha suci Allah. Dia nampak tu kebesaran Allah pada benda yang kecil. Benda yang kecil ya, setitik air mani tak ada nilai apa-apa. Dalam setitik air mani tu ada sperm dia, ada apa semua, beribu-ribu bahkan berjuta-juta sperm dia ada dalam setitik air mani. Bila dia tengok bawah mikroskop, dia nampak kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini benda yang Allah dah sebut dalam ayat ni. Dijadikan daripada air mani itu ada laki-laki, ada perempuan. Diperanakkan oleh ibu kamu dan sampai besar kamu, diberi rezeki masing-masing dengan semelia-melia akal. Dah beranak keluar main 9 bulan dalam perut, keluar main jadi budak kecil, besar jadi cerdik. Allah bagi anugerah paling besar kepada manusia yang lahir ke dunia ni. Apa dia Allah bagi? Akal yang waras. Itu anugerah paling besar. Kita buat kereta, berapa kali Allah bagi kita jumpa benda yang patut kita ambil fikir. Dua kereta, tengok duduk jalan tak pakai apa tepi jalan. Kita tengok, kita kena ingat apa? Alhamdulillah, kata Allah bagi dekat aku macam ni. Kalaulah Allah bagi aku jadi macam tu. Dia pun tak minta, tapi dia ujian Tuhan bagi dekat dia dengan keluarga dia. Ujian Tuhan bagi. Ada juga yang Allah bagi akal yang waras untuk satu tempoh masa. Lepas tu dia bagi blackout, terus jadi tak. Ada orang buat. Saya duduk mengajar di matrikulasi dulu ni, dalam tempoh berapa tahun mengajar tu 2 kes jadi. Budak brilian, SPM straight A, semua A1 semua mata pelajaran masuk main short. Tuhan dah bagi dekat dia lah. Sampai orang 17 tahun umur dia, Tuhan bagi dekat dia satu hidup yang cukup sempurna. Sampai umur 17, Allah takdirkan benda ni dekat dia sebagai ujian kepada keluarga dia dan kepada dia sendiri. Syok. Belakang hantar balik kampung berubah. Tuan-tuan, ini anugerah akal yang Allah bagi dekat manusia. Siapa yang dapat,
syukur banyak-banyak kepada Allah. Ini dia nak beritahu, dia kata, maka itu anugerah yang paling mulia. Allah bagi dekat dia akal yang sempurna. Kemudian dimatikan kamu. Maka sekalian itu menunjuk atas yang jadi itu Tuhan yang mempunyai kekuasaan dan keesaannya. Semua itu Tuhan yang mengatakan. Ini yang kata Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa fis samai rizqukum, dan pada langit turun rezeki kepada kamu, iaitu air hujan. Cerita pasal bumi semua habis, dia kata tengok ke langit. Langit turun main hujan ni. Hujan ni apa tuan-tuan? Rahmat paling besar. Bukti dia apa tuan-tuan? Bila Tuhan tahan hujan, kacau habis kehidupan atas muka bumi. Dengan dia bawa etong, dia bawa gayung, dia bawa timba, dia bawa macam-macam bekas, sampai beken kecil pun bawa, dia tunggu lori main hantar ayam pun, dan kita tak mau hidup macam tu. Allah wahmai pokok hujan yang Allah sumpah awal-awal tadi. Allah buat turun main hujan. Hujan itu rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Dia bagi main hujan sebagai punca kehidupan. Allah semua fikir benar ni. Yang disebabkan daripada hujan itu tumbuh segala tumbuh-tumbuhan itu, menunjuk atas kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala juga. Hujan tu kuasa Allah. Kalau Tuhan tak mau bagi turun hujan, tuan-tuan, tempahlah berapa biji kapal terbang pun pergi buat pembenihan awal. Dia berkata, buat pembenihan awal. Kita disuruh berusaha, kita disuruh berikhtiar. Apa yang buat tu tak salah. Tapi nak habaq kata, kalau Tuhan tak mau bagi jadi, tak tahu buat apa. Tak jadi. Setelah kita usaha buat dengan pembenihan awal, dengan kapal terbang macam-macam tu buat, duk nak cipta bagi jadi pokok hujan apa semua, kalau Allah nak izin baru turun hujan. Kalau dia tak izin, kapal terbang tu ada minyak dulu. Ni Tuhan. Ini yang kata Tuhan. Kita kena faham, kita kena tahu Tuhan kita ni kuasa dia tak mana. Dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Begitu. Wa ma tu'adun. Dan dia kata, di langit sana terdapat janji Allah kepada kamu, daripada kembali kepada Allah di akhirat. Dari segi pahala, dari segi seksa, pada langit jua tersurat segala-galanya. Apa dia? Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz juga Allah simpan satu tempat rahsia. Bilik kebal Allah dia ada di sana. Di sanalah tersurat segala benda yang ada di dunia. Ada di sana. Firman Allah, "Farabbis samai wal ardi innahu lahaq." Dan demi Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bahawasanya barang yang dijanji dalam Quran itu sebenar daripada Tuhan kami. Lagi sekali kita. Awal tadi dia dah sebut lah. Awal tadi dia dah sebut, dia kata la sadiq. Ini cerita betul. Ini cerita benar. Lepas tu la waqi'. Dia kata ini realiti yang hangpa akan jumpa. Ni pula dia tutup balik, dia kata apa? Innahu lahaq. Ini benar-benar. 3 kali Tuhan sebut. Nak sampai ke ayat yang kita baca ni, 3 kali Tuhan peringat kita. Jangan ada di kalangan hangpa yang cuba nak ingat dalam kepala, kata benda ni betul ke? Jangan ada. Mesti kena kata benda ni betul. Pasal apa? Pasal Tuhan kata. Ini yang kata akidah Islamiah. Dia suruh kita percaya macam tu. Mislama annakum tanfiqun, seumpama barang yang kamu berkata-kata, yakni janji Quran itu sebenar keluar daripada Tuhan kamu, seperti mana keluar percakapan itu daripada kamu sendiri, dengan tiada syak, dengan tiada waham lagi. Macam mana hampa bercakap bila pun yakin aja, macam itulah hampa kena yakin apa yang Allah kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung, dia kata hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Ayat yang berikut ini, sebelum tu bulan depan tak ada kuliah di sekolah berada. Di sekolah ni pun nampak keduk terap lah. InsyaAllah bulan Julai, panjang umur, sihat tubuh badan, kita akan sambung ayat yang berikutnya. Ayat ni juga menarik. Ayat yang akan datang ni dia sebut apa? Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Maksud dia apa? Tidakkah telah datang kepada kamu cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim yang mulia? Dia nak cerita kata apa? Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim istimewa tuan. Yang tu kita sebut punya kandidat. Nabi Ibrahim istimewa. Pasal apa kata dia istimewa? Satu pasal sampai hari ini kita umat Nabi Muhammad. Tapi sampai hari ini kita tahiyat, kita selawat kepada Nabi Ibrahim. Makna dia istimewa. Kita tak disuruh selawat kepada Nabi Isa, tak disuruh selawat Nabi Musa, tak disuruh dalam sembahyang. Tapi kepada Nabi Ibrahim Allah suruh kita sebut, dan selawat ini menjadi rukun dalam sembahyang. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim istimewa. Pasal apa istimewa Nabi Ibrahim tuan-tuan? Pasal Kaabah yang kita duk pergi buat umrah, kita duk pergi buat haji, kita duk tawaf tu. Kaabah itu mula diletak batu atas pembinaan dia oleh Nabi Ibrahim. Pasal apa istimewa Nabi Ibrahim tuan-tuan? Pasal tepi penjuru Kaabah sana ada satu tempat dia panggil Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim. Pasal apa? Pasal Allah sebut pula dalam Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ni, jadikanlah Maqam Ibrahim itu musalla, tempat sembahyang. Istimewa. Cukup lah, tak payah sebut lebih-lebih lah. Cukup lah. Kita habis tawaf 7 pusingan sunat. Duduk di belakang Maqam Ibrahim itu sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Maknanya Nabi Ibrahim ni manusia cukup istimewa. Akan datang ayat dia nak cerita tentang benda ni. Cerita apa? Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh Dhaif al-Mukarram, Dhaif yang mulia-mulia. Siapa dia yang menjadi Dhaif Nabi Ibrahim ni? Apa kejadian yang berlaku apabila mainnya Dhaif dia ni? Oh, menarik, cerita ni menarik. Tak main memang rugi. Dan paling rugi kalau saya tak main. Tuan-tuan tak main pun rugi, kalau saya tak main lagi rugi. Kan? Baca sendiri pun boleh. Kan? Jadi cerita dia macam tu. Jadi Nabi Ibrahim ni orang istimewa. Apa dia satu kejadian sehingga Allah rakamkan kejadian ini, masukkan ke dalam Quran, nak bagi kita baca. Siapa tetamu dia ni? Berapa ramai daripada mereka ni yang main? Apa cerita yang jadi di rumah Nabi Ibrahim ni? Ini disebutkan di dalam ayat Allah, di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyah yang kita baca ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik kita saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Quran. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وتكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.